Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fuad bin Haji Ishaq daripada Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor akan membentangkan tajuk kertas kerja dalam seminar IRMIC 2020 yang bertajuk kesediaan guru pendidikan Islam terhadap pelaksanaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK pembelajaran abad ke-21 di sekolah. Baik. Pendekatan pembelajaran abad ke-21 atau dikira sebagai PAK 21 di sekolah telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu transformasi dalam bidang pendidikan. Seterusnya, dalam pembelajaran abad 21 ini, ia merangkumi beberapa elemen, antaranya ialah elemen teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi dalam pelaksanaan pengajaran beberapa mata pelajaran khususnya pendidikan Islam, teknologi maklumat dan komunikasi boleh digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Baik. Latar belakang masalah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sering dianggap satu kaedah tradisional, iaitu menggunakan buku teks, guru hanya membaca dan murid mendengar. Seterusnya guru menerangkan pembelajaran atau pengajaran kepada murid. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat satu revolusi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di seluruh sekolah di Malaysia melalui pelaksanaan TMK. Ia berdasarkan salah satu plan induk pembangunan pendidikan 2013 hingga 2025. Maka di sana sebanyak 163 buah sekolah agama bantuan kerajaan, khususnya sekolah menengah agama bantuan kerajaan, terlibat dalam pelaksanaan TMK ini. Sebab sekolah-sekolah di bawah bantuan kerajaan menggunakan silibus atau kurikulum yang sama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, isunya ialah, jadi terdapat beberapa kajian yang menunjukkan permasalahan yang berlaku dalam pelaksanaan TMK ni. Yang pertama, guru pendidikan Islam tidak mengaplikasikan TMK dalam pengajaran. Ini kajian Wahab pada tahun 2010. Ya. Dan terdapat juga guru pendidikan Islam yang tidak berminat dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang berasaskan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Maksudnya guru ini tidak selesa dan tidak berminat menggunakan bahan bantu berasaskan teknologi. Seterusnya, guru tidak bersedia, tidak berani dan kurang berinovasi terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini berlaku dalam terhadap guru pendidikan Islam. Seterusnya, kajian Nur Aizan 2019 dan Nur Afrika 2016 menunjukkan tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi guru sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah menengah agama ini adalah kurang dan rendah. Dia melibatkan faktor kekurangan latihan dalam teknologi dan maklumat komunikasi. Dan seterusnya, guru pendidikan Islam masih menggunakan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran murid. Seterusnya, kajian Muhammad Zailani bin Ismail pada tahun 2017 pula menunjukkan keberkesanan input amalan pengajaran atau pembelajaran abad ke-21 ini tidak dapat dicapai dengan baik. Ini antara beberapa isu khususnya kepada guru-guru di sekolah agama bantuan kerajaan. Jadi dengan sebab itu, saya kira perlu untuk dilakukan satu kajian
terhadap sekolah agama bantuan kerajaan khususnya di negeri Selangor. Baik, objektif kajian. Mengenal pasti kesediaan guru pendidikan Islam dalam pelaksanaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran. Dan yang kedua, mengenal pasti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru pendidikan Islam. Metod kajian yang saya gunakan ialah saya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk kajian tinjauan. Dan kajian tinjauan bertujuan untuk mendapatkan beberapa maklumat. Jadi populasi, sampel dan kaedah persampilan. Populasi seramai 124 orang guru pendidikan Islam daripada 7 buah sekolah, sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah menengah agama bantuan kerajaan dari daerah Sabak Bernam. Lokasi Sabak Bernam dipilih kerana status sekolah luar bandar, yang mana status sekolah bandar ini kebanyakannya fasarana tidak mencukupi. Sampel seramai 107 orang. Sampel ini diambil berdasarkan jadual persampelan Critch and Morgan 1970. Manakala kaedah penentuan sampel pula, saya mengambil kaedah penentuan sampel secara berserata, iaitu daripada 7 buah sekolah ini dipilih beberapa orang yang khusus yang mengajar pendidikan Islam dalam di setiap sekolah. Manakala instrumen kajian pula saya menggunakan soal sidik ditabir oleh saya sendiri sebagai penyelidik menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Manakala kesan data soalan-soalan itu dirujuk kepada pakar dan kajian rintis telah dibuat, maka ujian alfa Cronbach menunjukkan nilainya 0.928, iaitu nilai yang baik untuk diteruskan kajian. Manakala analisis pula menggunakan SPSS 23 dan melihat kepada min, kekerapan dan peratus. Baik, bila mendapat kepada dapatan kajian pula. Jadi dalam dapatan jadual yang 3.1 ini menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan min bagi tahap kesediaan guru bagi item pengetahuan guru menunjukkan keadaannya, menunjukkan dalam tahap yang sederhana tinggi. Ini menunjukkan bahawa keadaan kesediaan guru ini bersifat sederhana dan perlu lagi diperbaiki. Baik, seterusnya sikap guru dalam pelaksanaan TMK dalam PDPC atau pengajaran. Dan sikap guru juga secara keseluruhannya adalah di tahap sederhana tinggi. Ya, sederhana. Walau bagaimanapun dalam data ini menunjukkan sikap yakin positif dan sikap inovasi dalam pelaksanaan TMK di tahap sederhana rendah. Sederhana rendah. Kemudian tahap kesediaan guru pula dari sudut latihan guru. Jadi dari sudut latihan guru secara keseluruhannya sederhana rendah ataupun tahap rendah. Antara faktornya ialah faktor kurangnya guru-guru menghadirkan diri dalam kursus penggunaan TMK. Ya. Selain daripada itu juga guru-guru yang telah pergi pada kursus latihan khusus TMK tidak memberikan latihan ataupun pengalaman tersebut kepada guru-guru lain. Atas sebab ini pelaksanaan TMK latihan ini sangat kurang atau rendah. Baik. Seterusnya pada tahap penggunaan TMK. Dalam tahap penggunaan TMK ini merujuk pada yang pertama ialah kemahiran guru dalam melaksanakan TMK dalam pengajaran. Ada 4 item di sini. Ya, secara keseluruhannya tahap sederhana tinggi. Ya, sederhana tinggi. Ia melibatkan kemahiran aplikasi TMK selain daripada aplikasi Microsoft Word. Ya. Sebab biasanya guru Islam hanya menggunakan Microsoft Word ini untuk menaip data dan sebagainya. Ya, tetapi melihat pada data ini, maksudnya guru Islam menggunakan aplikasi yang lain juga dalam pengajaran dan pembelajaran.
di sekolah. Seterusnya yang kedua, terdapat juga guru yang mempunyai kemahiran menyediakan bahan bantu mengajar dengan menggunakan elemen multimedia, animasi, video dan sebagainya. Seterusnya, terdapat juga guru yang menggunakan media sosial dalam pengajaran bersemuka ataupun atas talian online. Dan yang terakhir, guru juga menggunakan peralatan teknologi dalam TMK. Teknologi di sini bermaksud teknologi asas, iaitu LCD, komputer dan telefon pintar. Manakala penggunaan penggunaan TMK dari aplikasi yang digunakan oleh guru pendidikan Islam, secara keseluruhannya di tahap sederhana, iaitu menggunakan aplikasi Google Classroom. Dalam pelbagai aktiviti pengajaran, guru boleh mengupload data dan sebagainya. Guru boleh memuat naik maklumat, nota, membuat penilaian dalam pengajaran. Yang kedua, guru menggunakan e-sumber, antaranya Maktabah Syamilah dan e-hadis sebagai maklumat ataupun sumber tambahan dalam pengajaran. Dan kita lihat juga tahap sederhana tinggi, iaitu penggunaan YouTube dalam pengajaran. Baik. Dari data-data yang didapati tadi, maksudnya dari sudut kesihatan guru pendidikan Islam, jadi hasil kajian menunjukkan aspek kesihatan guru terhadap TMK dalam pengajaran menunjukkan tahap sederhana, hanya min 3.65. Jadi guru pendidikan Islam dia berpandangan bahawa pengajaran memerlukan penggunaan teknologi pintar bagi memudahkan pengajaran dan termasuklah juga elemen multimedia untuk menghasilkan pembelajaran, bahan-bahan pembelajaran. Selain itu, sikap guru juga di tahap sederhana, hasil kajian menunjukkan kebanyakan guru pendidikan Islam dia menyokong pelaksanaan TMK, namun mereka kurang berkeyakinan dalam penggunaan atau menggunakan TMK dalam pengajaran, dan impaknya terhadap pengajaran guru dengan bersifat kurang berinovasi dalam pengajaran mereka. Seterusnya, daripada kurang berkaitan dan kurang berinovasi tadi, dia merupakan hasil atau kesan daripada faktor kekurangan latihan. Jadi kehadiran guru pendidikan Islam dan latihan khusus bagi mendalami pengetahuan dalam penggunaan TMK ini adalah tahap sederhana, dan juga dapatan data juga menunjukkan bahawa guru yang hadir pun tidak memberikan latihan kepada guru-guru lain sebagai maklumat tambahan pada guru itu. Baik. Dari sudut penggunaan TMK guru pendidikan Islam pula, jadi kemahiran guru pendidikan Islam dalam melaksanakan TMK ini adalah juga di tahap sederhana, dan guru-guru menggunakan media sosial, guru juga menggunakan peralatan teknologi, guru juga menggunakan video dan sebagainya dalam pengajaran, namun pada tahap yang sederhana. Manakala penggunaan aplikasi dalam kalangan aplikasi pula, aplikasi iaitu dalam YouTube, e-sumber dan Google Classroom juga di tahap yang sederhana. Dan ini menunjukkan perlu ada peningkatan dalam penggunaan ilmu dan kemahiran guru pendidikan Islam dalam menggunakan TMK dalam pengajaran mereka. Kesannya tadi daripada kekurangan latihan di kalangan mereka menyebabkan juga kekurangan dari sudut pelaksanaan TMK dalam kelas ataupun dalam pengajaran. Baik, kesimpulannya, tahap kesihatan guru pendidikan Islam di SABK daerah Sabak Unam adalah berada tahap sederhana. Faktor kekurangan latihan dilihat memberi impak terhadap penggunaan TMK dalam kalangan guru. Kesihatan guru dari sudut ilmu dan kemahiran perlu dititik beratkan oleh guru kerana ianya merupakan pendorong bagi keyakinan guru menggunakan TMK semasa pengajaran mereka. Manakala tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam kalangan guru pendidikan Islam di SABK adalah sederhana, dan guru pendidikan Islam perlu menambah ilmu kemahiran dalam menggunakan TMK dalam pengajaran mereka.
Jadi kemahiran menggunakan teknologi moden dapat membantu guru-guru pendidikan Islam mewujudkan pengajaran berkesan, seterusnya mencari bahan-bahan pengajaran serta pelbagaikan corak pengajaran yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.